Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa ila zurriyatihi wa ila ali baitihi wa ila ashabihi wa ila tabi'in wa ila tabi'it tabi'in wa ila masyayikhina ajma'in wa ila walidina wa ila muallimina wa ila jami'al muslimina wal muslimat. Syai'ul lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنات إلا الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Dihormati Tuan Imam, pengurusi serta tangkuasa masjid, pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah walaupun cuaca hujan kita dapat terus istiqamah untuk berada di dalam saf-saf untuk menunaikan solat secara berjamaah di masjid, yang mana kalau kita tengok di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut kita sekarang berada di dalam suasana ataupun masa yang sangat terbaik untuk kita lakukan amal ibadat. Kita berada di awal bulan Zulhijjah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, ma min ayyamin al-amalus salih fiha ahabbu ila Allah min hazihi al-ayyam, yakni ayyam al-ashr. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min zalika bi syai'. Maksudnya, tiada hari-hari yang amalan soleh yang paling disukai oleh Allah untuk dilakukan, melainkan untuk melakukan ibadat amalan, melainkan hari-hari ini. Baginda memaksudkan 10 hari terawal bulan Zulhijjah. 10 kita sekarang ni berada di dalam tempoh 10 terawal daripada bulan Zulhijjah yang disebut oleh Nabi SAW. Allah sangat suka hambanya melakukan amal-amal soleh. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, walaupun jihad di jalan Allah tidak dapat menandinginya? Baginda bersabda, walaupun jihad di jalan Allah tidak dapat menandinginya, melainkan seorang lelaki yang keluar berjihad bersama hartanya, kemudian dia langsung tidak kembali. Itu baru boleh lawan dengan, maksud dia keluar pergi berjihad mati syahid, keluar pergi berjihad mati syahid, baru tak boleh lawan dengan amal soleh yang kita lakukan di dalam bulan awal bulan Zulhijjah ni. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala wal fajr wa layalin ash,
demi waktu fajar dan 10 malam dan 10 malam. Dan malam yang 10 disebut oleh ulama tafsir. 10 malam yang dimaksudkan adalah 10 malam dan ataupun 10 hari bulan Zulhijjah. 10 malam tu maksud dia 10 malam dan 10 hari awal bulan Zulhijjah. Maksudnya kita sekarang ni kita baru beberapa hari masuk. Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. 4 yang ni maghrib ni kita dah masuk hari yang kelima daripada bulan Zulhijjah, yang mana Nabi sangat Allah sangat suka kalau kita dapat melakukan ibadat ataupun kita tingkatkan ibadat, amal ibadat kita. Berbeza dengan bulan awal bulan Ramadan dan minta maaf, awal bulan Zulhijjah dan juga bulan Ramadan merupakan 2 bulan yang sangat dicintai oleh Nabi, para sahabat dan juga tabi'in dan tabi'in, di mana mereka menjadikan 2 bulan ni sebagai bulan untuk tingkatkan amal ibadat, bulan untuk lipat gandakan amal ibadat dalam bulan Ramadan dan juga awal bulan Zulhijjah. Walaupun di sana ada pendapat, perbezaan pendapat para ulama yang mengatakan ada yang kata 10 malam terakhir lebih baik dalam bulan Ramadan, lebih baik kerana di dalamnya terdapat malam Al-Qadar, lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi itu satu malam disebut dalam hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah, saya petik daripada kitab Lataiful Ma'arif. Sayyidina Abu Hurairah menyifatkan menghidupkan setiap malamnya, yakni malam 10 Zulhijjah, sama seperti menghidupkan malam Al-Qadar. Satu malam dalam awal pada hari-hari terawal bulan Zulhijjah ni sama macam kita menghidupkan malam Al-Qadar. Jadi maksud dia, kalaulah 10 malam kita boleh ada dalam 10 hari awal Zulhijjah, seperti kita menghidupkan 10 malam Al-Qadar. Jadi dalam bulan Ramadan, akhir Ramadan hanya ada 1 malam saja, tapi hak ni ada 10 malam. Sebab tu ulama sepakat, ulama mutaakhirin mengatakan bahawa malam keseluruhan, malam ni, malam 10 malam Zulhijjah ni lebih afdal daripada 10 akhir Ramadan, walaupun terdapat 1 malam yang tiada tolak bandingnya. Pendapat ulama mutaakhirin ni, ulama yang terbelakang ni, mengatakan bahawa 10 malam bulan Zulhijjah lebih baik. Jadi tuan-tuan, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah panjangkan usia kita sampai kita boleh berada pada saat yang kita sebut ni, pada saat yang Nabi sebut, yang mana 10 hari kita berada ni, kalau kita beramal, Allah sangat suka dan lebih baik daripada orang yang keluar berjihad, lebih baik daripada orang yang keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu hadis daripada Suhail bin Abu Saleh meriwayatkan daripada bapaknya, daripada Ka'ab. Beliau berkata, Allah telah memilih masa, dan sebaik-baik masa di sisi Allah ialah bulan haram. Bulan haram yang paling disukai Allah ialah bulan Zulhijjah, dan hari dalam bulan Zulhijjah yang paling disukai Allah ialah 10 hari yang terawal. Kita dalam Islam ada kemuliaan yang dikaitkan dengan masa, dan ada kemuliaan dan kelebihan yang dikaitkan dengan tempat. Kita dalam Islam ada 2 benda ni. Ada kemuliaan yang Allah kaitkan dengan masa, ada kemuliaan yang Allah kaitkan dengan tempat. Kita yang kemuliaan yang dikaitkan dengan masa macam waktu lah.
waktu kita berada di awal 10 Zulhijjah, masa kita berada di akhir 10 Ramadan. Kemudian masa yang disebut oleh Nabi SAW, man sallal fajri fi jama'atin, siapa yang sembahyang subuh secara berjamaah, kemudian dia duduk tunggu sampai terbit matahari, dia sembahyang 2 rakaat, dia akan mendapat ganjaran pahala seperti mana melaksanakan haji dan umrah secara sempurna. Tuan-tuan, ni tahun ni semua orang, semua negara tak dibenarkan pi haji, tak dibenarkan pi umrah, tapi nak abang kata hebatnya Islam. Nabi bagi tahu, walaupun kita tak berpeluang, walaupun tak berkesempatan, walaupun tak ada kecukupan untuk kita nak sampai ke sana, kita masih tetap boleh dapat pahala mengerjakan haji dan umrah secara sempurna. Disebut oleh Nabi, apabila kita selesai sembahyang subuh secara berjamaah, tak disebut di masjid atau di surau atau di rumah, habis sembahyang subuh secara berjamaah, tunggu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baca Quran ke, dengar kuliah ke, bertasbih ke, ikutlah berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai terbit matahari, sembahyang 2 rakaat sunat fajar ataupun sunat isyraq ataupun sunat duha, maka kita akan mendapat ganjaran pahala seperti mana melaksanakan haji dan umrah secara sempurna. Kita hak pi haji pun belum dapat cara sempurna, kan? Hak pi sendiri haji dia tahulah. Siapa pernah pi haji tahu ujian, masya-Allah. Ujian zaman-zaman dulu, hak siapa hak pi lama-lama dulu ni, waktu melontak waktu melontak dah mungkin tak ada masalah, sebab lepas dia buat tempat melontak yang baru. Ujian masa duduk di Mina, ujian bilik ayak pula. Tu dia sini sampai ke dinding tu, satu-satu bilik ayak pakai duk beratuk. Tahu nak sampai giliran kita tu, macam-macam Allah nak uji, nak tengok kesabaran orang yang pergi haji dan umrah ni. Pergi haji ni, tengok mulut dia boleh tahan ke tak, hati dia macam mana, perangai dia macam, waktu dia terdesak tu macam-macam boleh keluar. Hak ni tak payah, kita tak diuji dengan benda-benda tu, tapi boleh dapat pahala yang sama. Hak ni keberkatan masa. Keberkatan masa. Kita awal 10 Zulhijjah. Tuan-tuan, saya sarankan, saya ingatkan kepada diri saya dan semua yang ada ni, mailah sama-sama kita ambil peluang, ambil kesempatan dengan kalau ikut Nabi berpuasa. Bermula daripada 1 sampai 9 Zulhijjah Nabi berpuasa. Ni antara kelebihan yang amalan yang kita boleh buat. Puasa, kemudian berzikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kemudian tambahlah dengan la ilaha illallah, kita perbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana di dalam 9 hari yang kita akan ada, yang kita nak tempuh ni, ada satu hari yang sangat hebat, iaitu hari yang ke-9. Hari yang ke-9 disebut dengan Yaumul Arafah. Yaumul Arafah, sehingga kan Nabi sebut Al-Hajju Arafah. Haji itu kena duduk di Arafah, kena wukuf di Arafah. Tak wukuf di Arafah, tak nama haji, tak dapat haji. Hebat. Di situ tempat Allah, hari yang Allah nak ampun dosa. Bukan ampun dosa orang yang wukuf saja, orang yang tak wukuf pun Allah akan ampun dosa. Ni kita masa ni kita nak kena jaga sungguh-sungguh, dan hari itulah hari yang kita paling sibuk di dunia, kan? Hari yang tak ada hari yang paling sibuk melainkan hari 9 Zulhijjah. Pasal apa? Pasal 10 raya. Pagi tu nak pi cari santan, nak pi cari daging, nak pi tengok pulut, nak pi tanu jam tani, tambah PKP ni tak tahu nak kena beratung lama mana, panjang mana. Ni ujian untuk kita. Jadi kalau boleh pakat-pakat puasa lah. Tak boleh nak puasa macam Nabi buat 9 hari. Hari tu jangan tinggal. Hari yang ke-9 tu jangan tinggal. Sebab
kita yang pertama kita menghidupkan sunnah Nabi, kemudian kita akan mendapat ganjaran yang cukup hebat. Yang mana Nabi sebut dalam hadis Sahih Muslim, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dah. Berpuasa pada hari Arafah, hari yang ke-9 tu, Allah akan mengampunkan dosa kita setahun yang lepas dan setahun yang akan datang. Tuan-tuan, menega apa ni? Tak ada orang menega yang boleh untung sekali boleh dapat 2 tahun. Sehari aja puasa boleh keampunan dosa 2 tahun. Setahun hak lepas, berapa banyak dosa hak kita buat, Allah akan ampun. Dan setahun yang akan datang, Allah akan ampun. Ada timbul persoalan kepada ulama, kalau hak setahun hak lepas nu kita tahulah memang kita buat dosa, ni hak setahun akan datang kita akan tahu lagi macam mana Allah ampunkan dosa. Dijawab oleh ulama kata apa? Allah akan pelihara kita daripada melakukan perkara-perkara dosa. Ni kelebihan kita berpuasa. Hanya dengan berapa jam kita puasa tempat kita dalam 13 jam lebih, 14 jam macam tu je, boleh dapat ganjaran pahala yang berlipat-lipat ganda. Pi menega dengan manusia, tobat lahum tak dapat keuntungan yang dijanjikan berniaga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kelebihan. Tuan-tuan, mailah sama-sama hari itu kita jangan lupa untuk kita berpuasa. Kita berpuasa. Baik. Seterusnya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi hajjatil wada' fi khutbatihi yaum an-nahr, ala inna ahramal ayyam yaumukum hadza, ala wa inna ahramasy syuhur syahrukum hadza, ala wa inna ahramal bilad baladakum hadza. Maksudnya sesungguhnya semulia-mulia hari kamu ini, yakni hari Arafah. Ingatlah, semulia-mulia hari kamu ini, kata Nabi SAW, yang Nabi maksudkan pada hari Arafah ni dalam khutbah Hajjatul Wada', khutbah haji yang terakhir Nabi. Ingatlah, semulia-mulia bulan kami ini, hadis yang ulama pegang, kata Nabi sebut semulia-mulia bulan adalah bulan kamu ini. Dan ingatlah, semulia-mulia tempat ialah tempat kamu ini, yakni Makkah. Mekah adalah semulia-mulia tempat. Bulan Zulhijjah adalah semulia-mulia bulan, dan hari adalah yang semulia-mulia hari adalah hari Arafah. Hari Arafah. Tuan-tuan, kita sarankan, ingatkan kepada sahabat-sahabat kita supaya pada hari tersebut, kalau boleh jangan buat kenuri lah. Jangan buat kenuri, kesian kat kawan-kawan. Kawan-kawan dia jadi berbelah bagi. Nak pi tak makan rugi, tapi sayang ke puasa. Kan? Serba tak kena dalam dilema. Kawan tu nak pi dengan tak pi. Lah ni nak buat kenduri, cari hari lain. Ataupun lepas raya lah, alang-alang dengan buat hari tu. Sedangkan hari ni, kita nak sampai, nak dapat hari ni, kena tunggu setahun. Terlepas hak ni, tahun depan pula. Tahun depan kalau dan. Memang kalau tak dan, qalu awai, balik awai. Tak dan. Tak dan. Sedangkan ganjarannya sangat besar. Ganjarannya sangat besar. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala pada hari Arafah, Allah merupakan hari perlepasan daripada api neraka. Hari perlepasan daripada api neraka. Allah melepaskan azab api neraka kepada yang wukuf dan kepada yang tidak wukuf. Hak wukuf di Arafah, hak tak wukuf ni, kita ni hak tak wukuf ni, kalaulah dalam masa yang sama juga kita memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita juga akan termasuk di dalam orang-orang yang akan mendapat pengampunan dan perlepasan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian,
Kemudian kita masuk dalam sikit peringatan untuk diri saya dan tuan-tuan berkaitan dengan ibadat korban. Hari kemuncak dalam 10 hari yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala walayalin ash, dan 10 malam tu kemuncaknya adalah pada hari raya Aidil Adha, hari nahar, disebut dengan hari nahar. Iza dakhalatil ashru wa awrada ahadukum an yudhi fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'a. Apabila telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian telah berniat untuk berkorban, maka janganlah ia memotong rambutnya dan kulitnya sedikit pun. Ni bagi orang yang nak melaksanakan korban, maka disunatkan tidak memotong rambut ataupun apa-apa bulu yang ada di badan dan juga kuku kita, sebagai kita sama-sama bersama dengan orang-orang yang niat haji. Depa halang apabila berniat ihram, dia ada larangan kita semua dengan kita bersama-sama dengan mereka untuk jaga pantang larang ni. Ni antara sunat. Sunat ada, walaupun mazhab lain kata tak boleh langsung, tapi mazhab kita siapa yang potong dan dia nak buat korban, kalau dia buang, dia langgar juga apa yang disebut oleh Nabi ni sekadar makruh sahaja. Makruh. Jadi tuan-tuan, kita bagi kita yang berkemampuan, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan supaya kita melaksanakan ibadah korban. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita supaya melaksanakan ibadah korban, di mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wahai Muhammad, sesungguhnya kami beri kepada kamu kelebihan yang banyak. Macam-macam Allah bagi kat kita. Tuan-tuan, kalau kita nak hitung nikmat yang Allah bagi kat kita, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita nak hitung nikmat Allah, pasti tak akan terhitung. Ni sampai saat ni kita kalau nak kira nikmat yang Allah bagi, jangan duk nampak duit saja. Macam-macam dari segi kesihatannya, dari segi keberkatan umurnya sampai hari ini. Kalau kita tengok dari segi harta benda, tuan-tuan, kita dulu ada apa? Waktu kita muda-muda dulu ada apa? Waktu bujang ada apa? Tak ada apa. Lepas tu bolehlah mula-mula kerja sikit beli motor. Lah ni tak ada orang motor, tak pakai orang motor. Dia beli kereta, mula kerja beli kereta kecil. Lepas tu kuih beli kereta besar, beli rumah daripada ada orang. Tak ada. Beranak selai benang pun tak ada. Tapi sampai lah ni kain baju 3-4 almari di rumah. Tu nikmat yang Allah bagi. Tu kalau kita nak kira sikit lah. Banyak nikmat Allah bagi kepada kita, maka Allah sebut, Allah kata kami bagi kelebihan yang banyak kepada kamu. Kemudian bila kita ada nikmat, disebut oleh Nabi, bila seseorang tu memiliki nikmat, maka di sana ada juga orang-orang yang cemburu dengan nikmat yang kita dapat. Di mana hadis Nabi sebut, kullu zi ni'matin mahsud. Setiap nikmat pasti akan ada hasad daripada orang lain. Pasti akan ada hasad daripada orang lain. Kita hidup berjiran ni kita boleh tahu. Kita hidup bermasyarakat, kita bukan duduk seorang-seorang lautan. Kita duduk bergaul dengan orang. Kita boleh tengok perangai-perangai manusia. Hari ini dalam filem pun, drama-drama dalam TV buat macam-macam cerita tentang perangai penyakit hasad dengki. Hasad dengki. Sampai Nabi sebut hadis-hadis yang mana disebut dengan perangai hasad dengki ni akan memakan semua amalan soleh yang kita buat sebelum-sebelum ni. Pasal apa? Pasal ada. Penyakit ni pasti ada. Penyakit ni pasti ada. Jadi disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
fasalli li rabbika wanhar, maka tunaikanlah solat. Bila kamu dapat nikmat yang banyak ni, jangan lupa kamu tunai solat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sembahyang, dirikan sembahyang, wanhar, dan tunaikan ataupun berkorban. Kemudian sembelihlah binatang korban. Ni Allah suruh. Tuan-tuan, kita dapat nikmat hari ni. Rasanya tempat kita ni boleh kata orang yang mampu, pakat berkemampuan belaka. Kalau ikut dalam hukum korban, tuan-tuan, hukum melaksanakan ibadah korban, kita dalam mazhab Syafi'i sunat muakkad. Sunat muakkad ni sunat yang sangat dituntut. Sunat yang sangat dituntut bagi orang yang berkemampuan. Dan bagi mazhab Hanafi, mazhab Hanafi wajib bagi yang mampu. Wajib. Di India, setiap rumah buat korban. Tuan-tuan bayangkan kalau kita ni di Laguna kita ada berapa ribu pintu rumah orang Islam. Bayangkan kalau semua pakat buat korban, Masya Allah, meriah, nampak izzah, nampak hebat, nampak hebat. Tak kira lah, buatlah di mana pun, nak sembelih pakat buat kawasan lorong, buat masjid, macam-macam. Boleh macam-macam tempat boleh. Hari ni kita tengok macam-macam ada NGO dan sebagainya yang menganjurkan korban-korban ni, maka kita boleh buat. Jadi jangan sampai kita yang tak berkemampuan, kita yang berkemampuan kita tak buat. Sedangkan Allah kata kami bagi nikmat kepada kamu yang banyak. Tunaikan solat dan berkorbanlah, yakni sembelihlah binatang. Sembelihlah binatang korban. Jadi kalau kita tak buat, maksud dia rasa galat sikit lah. Rasa galat. Pasal kita mampu dengan kadar yang ditetapkan. Nama pun korban, kan? Korban ni benda yang kita sayang, kita korban. Sejarah korban kita tengok bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim antara nabi yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ujian yang, kalau kita baca balik sirah Nabi Ibrahim, cerita berkenaan sejarah Nabi Ibrahim ni, Allahu Akbar, rasanya tak mampu kita. Daripada awal kita tengok Nabi Ibrahim, daripada awal, daripada dia diuji, kemudian dia dikurniakan seorang anak. Anak masih bayi lagi, masih kecil, duk menyusu mak. Tiba-tiba diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bawa anak dan isteri pergi letak di satu tempat yang tak ada manusia. Pergi letak di tempat yang tak ada manusia langsung. Kalaulah letak tak ada manusia, kalau pergi letak di rumah macam rumah kita, okey jugalah, selamat. Ni pergi letak tengah-tengah padang pasir, ada pokok aja, sepokok. Tak ada apa. Sedangkan di padang orang yang lalu diceritakan ada binatang buas. Tapi oleh kerana itu adalah permintaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia buat. Pasal apa? Sanggup buat. Kerana itu adalah perintah Allah. Allah suruh bawa pergi tinggal. Tak tahu siapa nak bagi makan lepas ni. Makanan yang bekal tu ada ke, siapa pula nak lalu kot ni pun tak tahu macam mana. Dah besar sikit. Besar sikit. Maka Nabi Ibrahim pula diperintah, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi, iaitu dengan arahan supaya menyembelih anak. Dahlah anak kecil, waktu kecil, kena tak boleh duduk dengan mak ayah. Hilang, tak dapat tengok anak, tak dapat bagi kasih sayang pada anak. Mai besar, Allah perintah pula, Allah nak tengok bagaimana hebatnya iman Nabi Ibrahim. Allah suruh sembelih pula. Sembelih, sanggup sembelih anak. Tu satu pengorbanan yang syariat Ibrahim hari ini disyariatkan semula kepada Nabi Muhammad.
Dan kita yang melaksanakan binatang ternakan apabila sampai masa dia, iaitu pada hari raya Aidil Adha. Nabi Ibrahim juga pernah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada ayah buat berhala. Tuan-tuan, ni ayah, hak ni perintah Allah. Ayah suruh pi jual berhala, nak suruh orang sembah berhala, dan Allah perintah supaya dia pi cerita ke orang jangan sembah berhala. Tuan-tuan, dilema. Hak ni ayah suruh, hak ni Tuhan suruh. Akhirnya buat dua-dua. Pi juga jual. Tapi jual dengan habang ke orang. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan buta, beli ni. Kalau tuan-tuan pekak, tak faham, ambil lah, sembah lah ni. Dia bukan boleh buat apa ni. Akhirnya tak laku. Berhala yang dijual, balik mai, ayah dia marah. Dan Nabi Ibrahim juga diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila ia dibakar secara hidup-hidup oleh Raja Namrud. Allah selamatkan Nabi Ibrahim daripada segala ujian tadi. Ni hari ni Allah uji kita, Allah minta kita berkorban. Korban sikit saja daripada harta yang Allah anugerahkan kepada kita, iaitu dengan menyembelih binatang ternakan. Di antara hikmah sembelih korban ni, sebab supaya yang pertama, Allah nak jadikan pengorbanan kita ni sebagai kifarat kepada dosa-dosa kita, sebagai pengampun dosa. Tuan-tuan, siapa yang duduk atas dunia ni tak ada buat dosa, tak ada buat silap, tak ada langsung buat apa-apa kesilapan atau kesalahan? Mustahil, tuan-tuan, kecuali para nabi. Habang kata manusia biasa, mesti ada kesilapan, mesti ada benda-benda kecuaian yang kita buat sepanjang hidup kita. Jadi dengan adanya ini, Allah akan mengampunkan dosa kita. Di samping Allah akan memberikan antara hikmah daripada melakukan korban ni, memberi kelegaan kepada orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara mengagihkan daging korban tadi ni kepada orang-orang yang sepatutnya dapat. Tu, bagi kelegaan, tolong bagi ke orang. Tuan-tuan, kita agama Islam berbeza dengan agama lain. Agama lain buat korban, kita buat korban. Agama lain buat korban, mereka buat korban macam-macam lah, kan? Ada buat kuihnya dengan buahnya, dengan dagingnya. Tapi korban mereka tak boleh makan, khas untuk Tuhan, biar jahanam tentu je. Kita ada kan sembelih lembu, okey, angkat lembu pitak tak mihrab, biar duduk orang tu, siapa pun tak main masjid lepas ni, busuk. Dok, kita agama daripada Allah, agama Islam daripada Allah, dan kita buat korban kepada Allah, tapi kita untuk baik kita niat kerana Allah, tapi bagi kepada manusia. Berbeza dengan agama lain. Agama lain buat korban kerana Tuhan, dan tak boleh, manusia tak boleh ambil kebaikan tu, biar jahanam tentu, biar busuk masam tentu, tak apa. Beza dengan kita dapat daging tu dia agih kepada orang-orang susah. Jadi hikmahnya buat korban ni, buat korban sebab nak bagi daging. Kalau nak bagi kena bagi banyak lah. Kena bagi hak elok. Sebab tu kita disunatkan cari lembu hak besar. Pasal apa? Sebab daging banyak. Ni juga berbeza dengan tempat kita. Sebab apa? Dia cari korban hak paling murah. Pipi tengok babak tu lembu tu 6,000. Hak ni 4,500. 4,500 jadi. Pasal apa? Dengan lembu tentu berbeza dari segi saiz dia, besar dia tak sama, daging dia tak sama.
Jadi antara hikmah korban, kita nak bagi daging ni kepada orang dan pastikan kita pilih daging yang banyak untuk kita agih kepada orang. Jadi biarlah kalau kita nak buat ni, jangan kita berkira, sangat, supaya korban kita merupakan korban yang terbaik. Korban kita korban yang terbaik, dan Allah terima korban kita, bukan sekadar kita melepas bagi aku pun buat korban, buat juga, tu kita tak maulah, tak mau. Tapi kalau dah mampu setakat tu, alhamdulillah lah, tentu pun jadilah. Kadang-kadang kita fikir agak orang dia kata apa ni mahal sangat. Sebenarnya bila kita mai sekali nak buat, sekali baru kita nak buat, waktu tu baru nak ambil, memang kita akan rasa berat, rasa banyaknya nak kena keluar, sedangkan itulah pengorbanan kita. Tapi tuan-tuan, macam-macam cara law ni buat kan, macam kita masuk Ramadan orang, macam cara khatam Quran sebulan sekali, macam mana cara nak khatam Quran sebulan 2 kali, macam mana cara nak khatam Quran sebulan 3 kali, macam mana nak khatam Quran sebulan 4 kali. Kena baca macam ni, baca setiap kali sembahyang, baca muka surat. Akhirnya sebulan bulan Ramadan boleh khatam 4 kali. Macam tu juga dengan ibadat korban. Kalau bulan ni nak buat, bulan ni juga nak keluar 700, memang dia rasa berat. Tapi kalaulah sepanjang setahun ni, lepas raya ni buat satu tabung hak aci tak boleh pecah ni. Tak boleh buka, tak ada tudung nak buka ni. Sehari RM2, cukup setahun dapat RM700. Pasal apa? 300 lebih, RM700 lebih, 365 sehari RM2, sehari RM2. Mai hari nu kita tak akan terasa berat. Sebab kita beri yang dicadang oleh kawan-kawan kita lah, supaya kita ni mampu untuk melaksanakan korban setiap tahun. Ada orang dia seumur hidup dia buat sekali ya. Dia kata buat dah, bila buat masa mula-mula kerja dulu, tu dia rezeki Allah makan kau tiap-tiap tahun. Tiap-tiap hari makan, tiap-tiap tahun gaji bertambah. Tiba-tiba buat korban sehari sekali saja tak kena. Bagi yang berkemampuan kena buat setiap tahun. Setiap tahun kita buat. Tak mampu untuk buat setiap orang dalam keluarga kita buat seorang daripada ahli keluarga kita buat. Sekurang-kurangnya terlepas kita daripada tuntutan untuk kita melaksanakan korban seperti mana yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, fasalli li rabbika wanhar. Kita lakukanlah sembelihan, kita menyahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan korban. Baik, di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut man indahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang mempunyai kelapangan, maksud dia kemampuan untuk membuat korban tetapi tidak berkorban, janganlah ia mendekati tempat solat kami. Nabi tak suka hang mampu buat korban tiba-tiba tak buat. Jangan main tok sormai mayang empat kami. Ni hadis Nabi sebut, mampu buat tiba-tiba tak buat. Nabi kata jangan menghampiri tempat sembahyang kami. Ini satu amaran kepada kita lah, bagi yang berkemampuan lah, bagi yang berkemampuan. Baik, semoga kita ibadat yang kita buat ni benar-benar ikhlas, dan kita bukan nak berlawan-lawan dengan siapa-siapa. Dan ini saya menyebut seruan agama kita.
menghidupkan syariat semua seperti mana syariat Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad, dua nama Nabi ni yang kita sering sebut di dalam sembahyang kita. Bahkan tak sebut tak sah. Tuan-tuan, tak sebut tak sah. Sembahyang kita tak sebut dalam tahiyat, tak sebut nama Nabi, tak sah sembahyang. Jadi ni kita nak ambil pengajaran dari korban ni, dan kita sekurang-kurangnya usahalah tuan-tuan supaya kita dapat melaksanakan korban setiap tahun. Kena azam macam orang nak pergi buat haji, nak pergi buat umrah, nak pergi buat haji, nak pergi buat umrah. Kalau duk harap tunggu nama naik, duit tak pernah simpan apa, teringinlah nak pergi buat umrah, duit tak pernah simpan, tak akan dapat. Kecuali lah kalau ada rezeki dia kot jalan lain. Macam tu juga dengan ibadat korban ni, kita azam nak buat dan kita usaha untuk dapat buat. Dengan cara apa? Dengan cara kita mula menabung. Tapi rasanya macam tak apa nak kena noh, duk ajak tuan-tuan pula kan. Pak mai duit kan, duk tabung lama dah dalam bank tu. Jadi semoga Allah memberkati hari-hari yang kita sedang berada ni, iaitu 10 hari dalam awal bulan Zulhijjah. Dan kita tuan-tuan sama-sama, saya peringatkan diri saya, kita dapat tingkatkan amalan kita di hari yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melakukan amal ibadat ni dengan kita, tak kiralah dalam segi solatnya, semampu mungkin mailah sembahyang di masjid secara berjamaah, khususnya bagi orang lelaki. Sembahyang sunat, kita hidupkan sembahyang sunat. Sunat hak sebelum ni kita tak buat pun kita boleh buat. Ni dalam ni kita mulakan dengan tempoh kita berada dalam awal kemudian sedekah. Tapi kali ni kita dalam tempoh beberapa ni kita lipat gandakan sikit. Kemudian zikirnya dengan selawatnya, dengan istighfarnya, dan banyak lagi lah amalan-amalan lain yang mana yang kita dah buat selalu. Kalau boleh bulan ni awal 10 yang tak awal ni kita lipat gandakan. Semoga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga semoga korban yang kita lakukan pada tahun ini juga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara kelebihan di akhirat yang kita akan dapat nanti, iaitu binatang korban ini akan menjadi kenderaan untuk kita. Dia akan bawa kita duduk di bawah naungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, ni kelebihan bagi orang yang melaksanakan korban. Apa yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang dan lemah ada kelemahan saya sendiri. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratal mustaqim. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala